Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Iman Al-Hakim bin Nurul Hadzi akan menerangkan tentang hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam terbagi kepada dua, iaitu kosmologi dan ekologi. Kosmologi dan ekologi adalah istilah yang berasal dari kosmos Yunani. Kosmologi adalah melambangkan urutan dan keharmonian pergerakan benda-benda di langit. Manakala ekologi pula adalah bermaksud ilmu tentang rumah tangga atau dikenali sebagai makhluk hidup. Antara contoh-contoh kosmologi adalah ekosfera. Ekosfera adalah lapisan luar bumi di mana terdapatnya gambar cahaya matahari yang dipantulkan oleh habitat meteor dan dihuni oleh makhluk hidup di rumah mereka. Yang kedua adalah persekitaran semula jadi. Persekitaran alam semula jadi ataupun alam sekitar terdiri daripada makhluk hidup dan makhluk mati. Yang ketiga pula adalah ekosistem. Ekosistem adalah komposisi setiap elemen biosistem di mana terdapat hubungan timbal balik antara organisma dan persekitaran fizikal yang memberikan tenaga untuk struktur biotik tertentu. Seterusnya pula adalah populasi dan individu. Populasi merupakan kumpulan manusia yang sering disebut sebagai masyarakat, manakala individu adalah orang perseorangan, manusia seorang diri, terutamanya apabila dianggap sebagai berbeza daripada yang lain. Keindividuan merupakan sifat yang membezakan seseorang daripada seseorang yang lain. Yang terakhir adalah komuniti, iaitu masyarakat makhluk hidup. Komuniti adalah kepelbagaian spesies yang berlainan di antara masyarakat. Perkara ini berlaku kerana perbezaan persekitaran semula jadi, jenis dan kekuatan interaksi spesies yang berbeza atau keduanya sekali. Manakala contoh-contoh ekologi pula adalah ekologi dan ekonomi. Ekonomi yang bermaksud pengurusan dan ia adalah disiplin yang telah dipelajari sejak tahun 1700, iaitu sebelum istilah ekologi ini dikenali sebagai cabang ilmu. Seterusnya, kemunculan sifat baru. Dalam ekologi, juga diketahui bahawa ada sifat yang baru yang akan muncul dalam sistem yang disebut sifat muncul, yang berbeza dari sifat asalnya. Yang ketiga pula, holisme dan merologisme. Falsafah ilmu mengajar pendekatan holistik untuk keseluruhan sistem yang disebut pemikiran holistik. Oleh itu, mempelajari ekologi bermaksud mengetahui bahagian atau komponen dalam sistem dan bagaimana bahagian atau komponen itu berkaitan antara satu sama dengan yang lain. Yang terakhir adalah ekologi manusia. Ekologi manusia adalah fenomena asas yang berlaku untuk semua hubungan timbal balik antara makhluk hidup termasuk manusia dan alam. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Apakah itu hubungan insan dengan Tuhan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Intan Nur Syafiqan akan membincangkan mengenai hubungan insan dengan Tuhan, iaitu salah satu daripada subtopik metafizik. Teori insan dengan Tuhan ialah kepercayaan tentang apa yang benar-benar wujud dalam agama. Hubungan insan dengan Tuhan terbahagi kepada dua, iaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Yang pertama, iaitu hubungan vertikal. Apakah itu hubungan vertikal? Hubungan vertikal bermaksud hubungan di antara manusia dengan Tuhan di mana manusia ialah hamba kepada Tuhan. Dengan kata lain, hubungan vertikal ialah hubungan secara langsung di antara manusia dengan Tuhan. Namun, adakah Tuhan itu wujud? Terdapat dua kepercayaan yang umum di dalam dunia ini, iaitu teism dan ateism. Teism bermaksud fahaman bahawa Tuhan itu wujud walaupun tidak dapat dilihat dan dikesan. Mereka mempercayai bahawa Tuhan itu adalah sebahagian daripada realiti agama. Teism pula terbahagi kepada dua kategori, iaitu monoteism dan polytheism. Kepercayaan yang kedua pula ialah ateism. Fahaman ini mempercayai bahawa Tuhan itu tidak wujud. Mereka menafikan kewujudan Tuhan. Hal ini kerana mereka tidak dapat mengesan Tuhan daripada 5 deria manusia, iaitu mata, di mana mereka tidak dapat melihat Tuhan, bau, di mana mereka tidak dapat menghidu Tuhan, telinga, di mana mereka tidak dapat mendengar suara atau perintah Tuhan, dan juga lidah, mereka tidak dapat merasa Tuhan.
Realitinya, golongan ateism tidak mempercayai Tuhan dan hanya mempercayai sains. Mereka beranggap sains sahaja yang dapat menjawab mengenai realiti dunia dan juga persoalan yang berkaitan dengan Tuhan. Hubungan horizontal, hubungan di antara manusia dengan Tuhan melalui makhluk Allah seperti haiwan dan alam sekitar. Menurut Hamka, insan ialah alam yang kecil, manakala alam ialah insan yang besar. Antara aliran yang menunjukkan hubungan horizontal manusia ialah determinism. Aliran determinism ialah aliran yang mengajar bahawa kemahuan manusia tidak bebas dan mengikut hukum yang ditetapkan. Determinism terbahagi kepada dua, iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik bermaksud kejadian yang berlaku disebabkan diri sendiri, manakala ekstrinsik bermaksud kejadian yang berlaku disebabkan oleh faktor luar ataupun di luar kawalan manusia. Contoh determinism ialah adab dengan diri sendiri. Sebagai contoh, perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki diri sendiri, seperti solat taubat, solat sunat, agar kita sentiasa tenang di dunia dan juga di akhirat. Contoh lain determinism ialah adab dengan ibu bapa. Kita sebagai manusia yang mempunyai peranan sebagai anak perlulah sentiasa bersumpah santun dan menjaga tingkah laku terhadap ibu bapa, tidak kiralah antara perbuatan, percakapan ataupun tingkah laku. Contoh terakhir determinism ialah adab dengan alam sekitar. Kita sebagai manusia yang hidup di atas bumi ini seharusnya menjaga alam sekitar dengan sentiasa memastikan kawasan sekeliling kita sentiasa bersih, tidak membuang sampah merata-rata dan juga tidak melakukan pembakaran terbuka. Dengan itu berakhirlah perbincangan kita mengenai hubungan insan dengan Tuhan. Sekian, terima kasih. Stay safe. Seterusnya, saya Irdina Eliana binti Rosman akan menerangkan tentang sistem-sistem metafizik. Apa itu sistem metafizik? Metafizik berasal dari bahasa Yunani di mana meta bermaksud selepas dan fizika yang bermaksud yang mengenai alam. Jadi, gabungan kedua-dua suku kata tersebut telah mewujudkan satu perkataan iaitu sistem metafizik yang bermaksud melangkaui alam fizik. Apakah kaitan di antara sistem-sistem metafizik ini dan fahaman keagamaan? Seperti yang kita tahu, agama merupakan satu sistem kepercayaan yang ideal dan juga amalan seseorang. Agama juga merupakan satu institusi yang dipercayai serta sikap dan perasaan seseorang terhadap kuasa gaib seperti kematian, syurga atau neraka. Jadi, contoh-contoh sistem metafizik yang berkait rapat dengan fahaman keagamaan adalah monoteism, politism, atheism dan monism. Dari segi falsafah pula, menurut Aristotle, metafizik merupakan suatu kajian di peringkat paling umum atau paling abstrak tentang sesuatu fenomena yang berkaitan dengan alam semula jadi. Jadi, apa itu monoteism? Monoteism berasal dari bahasa Yunani di mana mono bermaksud satu atau tunggal dan theos yang bermaksud Tuhan. Jadi, fahaman monoteism ini mempercayai bahawa hanya ada satu Tuhan yang wujud di alam ini. Setiap monoteis juga mempercayai bahawa kuasa Tuhan itu adalah amat luas dan tidak terbatas. Bentuk agamanya mempunyai kegiatan ritual untuk memuja Tuhan, Allah, serta dewa dan dewi yang dipercayai. Antara contoh agama yang mengamalkan fahaman monoteism adalah agama Islam, Kristian dan Yahudi. Ketiga-tiga agama ini merupakan agama Ibrahim. Apa itu politism? Politism berasal dari bahasa Yunani di mana poli bermaksud banyak dan theos bermaksud Tuhan. Jadi, fahaman politism ini mengakui kewujudan lebih daripada satu Tuhan dan pemujaan banyak Tuhan. Agama ini adalah amat bertentangan dengan agama Tauhid. Jadi, antara contoh agama yang mengamalkan fahaman politism adalah agama Hindu dan agama Buddha. Seterusnya, atheism. Atheism berasal dari bahasa Yunani iaitu atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Fahaman atheism ini telah menafikan kewujudan Tuhan dan menolak pencipta. Ia juga dikenali sebagai kebebasan minda dan free thought. Secara ringkasnya, setiap ateis hanya mempercayai perkara-perkara yang boleh dilihat melalui mata kasar dan mereka tidak mempercayai sebarang kuasa gaib seperti kematian dan sebagainya. Dan disebabkan itulah mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan.
Antara kesan-kesan kemunculan autism terhadap masyarakat adalah menyebabkan kemunduran dalam masyarakat kerana kesatuan dan perpaduan rakyat sukar dicapai. Seterusnya, mewujudkan sikap prejudis, stereotip dan diskriminasi dalam kalangan masyarakat serta akan mencetuskan perang saudara antara kaum. Akhir sekali, monism. Monism berasal dari perkataan monad yang berasal dari bahasa Yunani iaitu mono yang bermaksud tunggal atau tidak terbahagi. Fahaman monism ini merupakan pemahaman yang berpendapat bahawa elemen utama dari segala sesuatu adalah daripada unsur yang tunggal atau satu. Monism boleh dianut oleh rationalism dan idealism yang memberi tekanan pada sifat dasar yang satu yang berdasarkan kenyataan. Antara jenis-jenis monism adalah idealism objektif, idealism subjektif dan materialism. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Basir dari Seksyen 1 BNR akan membentangkan tentang sistem metafizik. Yang pertama untuk sistem metafizik adalah pluralisme. Apakah yang dimaksudkan dengan pluralisme? Pluralisme berasal dari kata plural yang membawa maksud jamak atau perkara yang lebih daripada satu. Isme pula menunjukkan aliran atau fahaman. Maka apabila digabungkan plural dan isme membawa maksud satu fahaman atau aliran yang mempercayai kepelbagaian atau perkara yang lebih daripada satu. Contoh pluralisme adalah di Malaysia terdapat pelbagai agama dan budaya seperti agama Islam, Hindu dan Buddha. Dan budaya pula adalah budaya Cina, Melayu, India dan sebagainya. Itu adalah pluralisme, contoh pluralisme. Okay, yang kedua adalah realisme. Realisme ni adalah falsafah yang mengkaji tentang objektif wujudnya dunia dan segala makhluknya dan hubungannya antara satu sama lain. Dengan kata lain, fahaman ini percaya terhadap benda-benda yang kita dapat perhatikan dan buktikan akan wujudnya. Contoh realisme yang kita boleh faham adalah Darwinisme. Darwinisme ni yang telah ditubuhkan oleh Charles Darwin mengatakan bahawa asal usul manusia berasal dari seekor monyet. Itu adalah contoh realisme yang kita boleh faham. Selain itu, idealisme adalah salah satu contoh sistem metafizik. Idealisme ni adalah fahaman yang menjelaskan bahawa hakikat dunia fizik hanya dapat difahami kebergantungannya pada minda dan roh. Perkataan ini juga berasal dari idea, iaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Contoh idealisme yang kita boleh faham adalah di sekolah, kita belajar pelbagai subjek, contohnya matematik, fizik, sains. Semua ini memerlukan idea daripada otak kita. Ini adalah contoh idealisme yang kita boleh faham. Dan yang terakhir adalah mekanisme. Mekanisme ni adalah satu set kerja alat yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan proses kerja. Mekanisme juga adalah interaksi antara satu bahagian dengan bahagian yang lain dalam sistem secara tidak sengaja atau mencipta aktiviti atau fungsi dengan sesuai tujuannya. Contoh mekanisme yang kita boleh faham adalah jantung di dalam badan kita. Jantung fungsinya adalah mengempam darah ke seluruh badan secara automatik atau dalam erti biologi ialah mutagenik. Itu adalah contoh mekanisme yang kita boleh faham. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.